salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad dengan pelbagai berita menarik di astroawani.com. Pastinya tumpuan pagi ini kami nak melihat kepada berita dalam 24 jam yang lepas. Mungkin anda terlepas beberapa headline utama yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda hari ini pada hari Sabtu. Dan pastinya tumpuan pada pagi ini kami akan melihat kepada sidang kemuncak APEC 2020 yang diadakan selama 2 hari secara maya, dan kami juga akan melihat kepada perkembangan PKPB dan PKPD di Malaysia. Beberapa kawasan mencatatkan PKPB telah pun ditamatkan, manakala ada yang dilanjutkan, dan juga kemaskini COVID-19 dan juga sedikit perkembangan cuaca di mana kita lihat sejak kebelakangan ini cuaca buruk dengan hujan lebat menyebabkan banjir di beberapa kawasan. Tapi kita nak mulakan dengan perkembangan APEC. Itu pastinya mencuri perhatian dalam beberapa hari yang lepas apabila pemimpin negara-negara di Asia Pasifik dan juga yang menjadi berita mengejutkan juga apabila Presiden Amerika Syarikat Donald Trump turut hadir pada sidang ataupun dialog APEC ini. Dan kalau kita lihat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC melancarkan pada Jumaat visi Putrajaya 2040. Itu aspirasi bagi pertumbuhan ekonomi masa kini dan masa depan dalam tempoh 20 tahun akan datang. Dan kalau kita lihat semula sebelum ini ada Matlamat Bogor, dan sekaligus visi Putrajaya ini pun menggantikan Matlamat Bogor yang diumumkan pada 1994 semasa para pemimpin APEC bertemu di Bogor, Indonesia, dan diguna terima bagi matlamat jangka panjang perdagangan dan pelaburan bebas dan terbuka di rantau ini. Ini juga yang menjadi perhatian pada muka depan akhbar tempatan, Gigi. Ya, kalau kita lihat di muka hadapan berita harian, boleh kita tengok di situ bagaimana visi Putrajaya 2040 ini adalah satu kejayaan buat Malaysia juga sebagai kita sebagai tuan rumah pada APEC kali ini. Kali terakhir kita menjadi tuan rumah adalah pada tahun 1998, dan begitu juga dengan muka hadapan New Straits Times apabila menunjukkan bagaimana persidangan itu dilakukan secara maya. Kesemuanya sepatutnya ia dijadualkan kesemua pemimpin ini datang ke Malaysia, tetapi disebabkan penularan wabak COVID-19 dan ia dilakukan secara maya. Dan kalau kita lihat di situ Donald Trump asing sekali kerana menggunakan background lain, latar belakang. Sepatutnya kesemua daripada pemimpin ini perlu menggunakan latar belakang bangunan Putrajaya itu, Perdana Putra, tetapi Trump menggunakan latar belakang pejabatnya pada persidangan dialog APEC ini. Dan dalam masa yang sama, kalau kita ingin melihat apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, bahawa pengumuman yang dilakukan bahawa mereka kesemuanya mempersetujui deklarasi pemimpin atau yang dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur 2020, dan malah kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka berjaya memutamatkan visi Putrajaya 2020 yang bakal menggantikan Matlamat Bogor. Kita dengarkan sedikit petikan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Before we conclude, I wish to reiterate the core of the Putrajaya vision, which is an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific community by 2040 for the prosperity of all our people and future generations. Let us now work in solidarity to achieve this vision. Together, as an APEC family, we can accomplish this. Ya, apa yang penting dalam memutamatkan visi pasca 2020 ini, yang mana ia bakal memacu pertumbuhan ekonomi dalam tempoh 20 tahun akan datang. Melihat kepada tanggungjawab Malaysia itu juga sangat penting dalam merangka visi ini yang bakal menggantikan yang telah menggantikan Matlamat Bogor. Ya, dan pastinya apa juga yang penting pada sidang kemuncak atau dialog APEC ini pastinya dibayangi oleh pandemik COVID-19. Itu yang menjadi tumpuan orang ramai. Dan kalau kita lihat apa yang dicadangkan Malaysia sendiri dalam dialog ini, terdapat 3 cadangan kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mencari keseimbangan antara keutamaan kesihatan dan juga kepentingan ekonomi. Itulah tema utama yang kita lihat berulang kali pada tahun ini. Jadi apa yang dikatakan, terdapat 3 cadangan utama. Yang
pertama, apa yang paling penting adalah untuk kita menegaskan kembali sokongan dan komitmen untuk sistem perdagangan pelbagai hala berdasarkan peraturan. Kedua, untuk meningkatkan ekonomi digital, memandangkan keperluan mendesak untuk menjana pekerjaan dan mengembalikan pekerja kita ke pasaran pekerjaan. Kita lihat pastinya pada pandemik COVID-19 dan PKP, ekonomi digital lah yang menjadi talian hayat penyelamat buat mereka yang hilang pekerjaan. Dan keutamaan ketiga, pertumbuhan ekonomi inklusif. Mesti menekankan bahawa pemulihan ekonomi dan seterusnya pertumbuhan harus memastikan bahawa tidak ada yang ketinggalan. Itu yang digesa oleh pihak Malaysia dan pastinya kerajaan-kerajaan lain, pemimpin lain yang turut hadir, turut senada juga ingin meningkatkan kerjasama pelbagai hala serantau ini. Mereka lihat pastinya pada ataupun susulan pandemik COVID-19 ini, mereka lihat apa pentingnya perdagangan dan kerjasama global terutamanya di rantau ini, dan itu juga senada dengan apa yang dikongsikan ataupun pandangan daripada Presiden Trump. Pastinya ini dibayangi oleh hubungan antara Amerika Syarikat dan China yang tidak tentu pada tahun ini dan sejak kebelakangan ini. Itu salah satu legasi Presiden Donald Trump yang ramai yang tak tahu sama ada beliau akan hadir atau tidak. Pastinya kita lihat situasi di Amerika Syarikat, beliau masih enggan lagi untuk mengaku kalah pada pemilihan Presiden 2020. Proses peralihan antara Trump dan Joe Biden itu masih lagi menjadi tanda tanya. Beliau masih lagi memfailkan tuntutan, cakap ada penyelewengan undi, tak mahu terima apa keputusan pemilihan 2020. Tetapi beliau tetap hadir pada persidangan APEC ini, satu mungkin legasi terakhir beliau sebagai pemimpin Amerika Syarikat. Dan yang pastinya tema APEC tahun ini kita nampak kemakmuran bersama berjaya telah ditekankan sepanjang 25 jam sesi dialog itu dilakukan. Dan untuk rekod, APEC terdiri daripada 21 pemimpin termasuk Malaysia, merupakan forum ekonomi serantau yang telah diasaskan pada 1989 bagi memanfaatkan kesaling bergantungan yang semakin meningkat di Asia Pasifik. Dan kita nak beralih pada perkembangan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang mana telah beberapa pengumuman dibuat oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan bahawa PKPB di negeri-negeri Kedah, Melaka, Johor dan Terengganu mulai hari ini 21 November ditamatkan. Bagaimanapun katanya beberapa daerah masih diletakkan di bawah PKPB iaitu di Kulim, Kedah dan Mersing serta Kota Tinggi di Johor Bahru. Dan katanya mengikut situasi semasa negara masih menunjukkan trend peningkatan kes positif dengan jumlah kes aktif masih tinggi, tapi terdapat beberapa negeri menunjukkan trend penurunan kes positif COVID-19 dan keadaan terkawal di Kedah, Melaka, Johor dan Terengganu. Dan di negeri Kedah sendiri sejak 5 November katanya terdapat penurunan daripada jumlah kes hingga 18 November, di mana hanya 85 kes aktif direkodkan di seluruh negeri dan keadaan terkawal. Dan pengumuman ini saya kira baik bagi mereka yang sihat di negeri-negeri tersebut, boleh meneruskan produktiviti mereka dalam menggerakkan lagi ekonomi setempat. Dan dalam masa yang sama, ia merupakan satu pengumuman yang sangat baik, lebih-lebih lagi di Kedah apabila melihat bagaimana industri pelancongan di Langkawi itu sendiri lumpuh kerana PKPB ini, dan diharapkan pengumuman ini akan dapat menggerakkan lagi industri pelancongan di sana dan rakyat Kedah sendiri dapat bergerak dengan bebas ke daerah masing-masing untuk menggerakkan lagi sektor ekonomi di tempat masing-masing. Ya, dan bercakap tentang industri pelancongan ini, satu juga pengumuman semalam yang mungkin dinanti-nantikan ramai pihak adalah berhubung dengan gelembung perjalanan ataupun travel bubble. Kerajaan semalam bersetuju untuk membenarkan gelembung perjalanan ataupun travel bubble bagi negeri zon hijau di seluruh negara bermula 22 November ini bagi merancakkan aktiviti dan sektor pelancongan domestik. Dan keputusan dibuat selepas sidang khas MKN bersetuju dengan SOP gelembung perjalanan domestik oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTEK. Dan pertama, dalam negeri PKPP, mereka boleh melancong, katakan rakyat dari Pahang hendak ke Taman Negara di negeri itu boleh berbuat demikian. Maksudnya melancong dalam negeri tidak perlu mendapatkan kebenaran polis, kerana kita tahu di kawasan yang dikenakan PKPB tidak dibenarkan untuk merentas sempadan daerah. Dan kedua, apa juga yang diumumkan Menteri Pertahanan, perjalanan merentas negeri antara negeri zon hijau PKPP sebagai contoh dari Pahang nak ke Terengganu boleh ada pergerakan rentas negeri.
Dan ketiga, negeri PKPP nak ke negeri PKPP yang lain tetapi melalui negeri PKPB pula belum mendapatkan kebenaran pihak polis. Jadi agak complicated tetapi secara mudahnya kalau negeri yang ada zon hijau, negeri yang tidak dikenakan PKPB dibenarkan gelembung perjalanan travel bubble ini bermula 22 November. Ini pasti berita baik buat penggiat industri pelancongan dan juga bagi rakyat secara umum di kawasan PKPB. Pasti ramai yang dah lama terpaksa duduk di rumah dan kita semua berada bawah PKPB ini dan mungkin sepanjang tahun ini dah tak rasa dah melancong tu dah berapa lama. Dan ramai dah rindu dah sebenarnya untuk melancong, termasuk saya dan juga Naila, dan kita pun dah berada lama sangat di bawah PKPB ni. Tapi apa pun kita tahulah objektif PKPB ni adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan tadi tu kita dah bagi tahu mengenai PKPB yang ditamatkan. Ini pula pengumuman PKPB yang sudah pun bermula pada hari ini, iaitu di Kelantan dan juga di K Avenue Penampang, Sabah. Dan kalau kita lihat kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia berdasarkan keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Dan katanya atas nasihat KKM, sidang khas bersetuju PKPB di seluruh negeri Kelantan selama 2 minggu mulai 21 November iaitu pada hari ini sehingga 6 Disember 2020, dan aktiviti agama akan ditentukan oleh kerajaan negeri dan beberapa jumlah jemaah di masjid adalah hak kerajaan negeri untuk tentukannya. Dan rakyat di negeri Kelantan perlu melihat semula ataupun anda perlu tengok balik SOP yang telah dikenakan. Saya kira sudah lama tidak ada PKPB dekat sana dan ini mungkin pertama kali, sudah lama sangat, dan kembali balik kepada peraturan untuk tidak boleh berkumpul di rumah-rumah ibadat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, ini respon daripada Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Abdullah yang meminta rakyat Kelantan untuk bertenang dan mematuhi segala SOP yang ditetapkan kerana Kelantan diumumkan PKPB bermula hari ini sehingga 6 Disember. Dan beliau mahu rakyat bekerjasama dengan semua pihak, terutama sekali dengan pihak berkuasa dan juga pasukan Barisan Hadapan yang sedang ketika ini menjalankan tugas untuk memutuskan rantaian COVID-19. Ya, dan bercakap tentang itu, seperti yang Gigi katakan tadi, ada rasional di sebalik PKPB ini dikuatkuasakan terutama di kawasan yang mencatatkan kes tinggi, kerana kita lihat semalam kita masih lagi merekodkan angka kes positif yang agak tinggi, masih lagi berada pada 3 digit iaitu sebanyak 958 jangkitan baharu dengan 3 kematian direkodkan. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada jumlah berkenaan 3 negeri mencatatkan kes jangkitan harian tertinggi iaitu Sabah dengan 512 kes, Selangor dan Negeri Sembilan pula masing-masing dengan 153 kes baru. Dan daripada kesemua kes itu terdapat 5 kes import dari luar negara dan juga dalam masa yang sama terdapat 3 kematian baharu akibat COVID-19 yang direkodkan semalam. Dan kita lihat sekali lagi Sabah mencatatkan kes tertinggi berpunca daripada pertambahan kes daripada kluster-kluster, terutamanya kluster Sabaru dengan 149 kes, dengan juga peningkatan pengesanan kes dalam kalangan saringan kontak rapat 196 kes. Dan Selangor dan Negeri Sembilan pula mencatatkan jumlah kes yang tinggi semalam disebabkan oleh pertambahan kes dalam kluster juga dan juga kluster baharu. Dan daripada jumlah kes berkenaan, kita lihat jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan ketika ini adalah sebanyak 13,221 kes. Itu satu angka yang sangat tinggi melihat kepada beban yang terpaksa ditampung oleh sistem kesihatan dan juga frontliners kita. Tetapi apa mungkin sedikit kelegaan yang diberikan daripada KKM, mereka menyasarkan dapat turunkan kes pada 0.5% dalam tempoh 3 minggu. Katanya sasaran itu mampu dicapai dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di lokasi berisiko, dan unjuran kes kebolehjangkitan di seluruh negara ketika ini berada antara 1.1% dan 0.9%. Jadi mereka mensasarkan dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi dapat capai kadar 0.5%. Juga mungkin melihat kepada PKPB yang dilaksanakan di beberapa kawasan baru, misalnya di Kelantan, tetapi PKPB pula ditamatkan di beberapa kawasan lain seperti yang dikatakan tadi. Jadi mungkin peningkatan dari sudut pengesanan kontak rapat
ataupun ujian saringan COVID-19 mungkin akan kita saksikan dipertingkatkan dalam masa terdekat ini. Itulah kita lihat satu pengajaran yang boleh diambil. Cara untuk mengurangkan kadar jangkitan itu adalah dengan ujian saringan yang dijalankan secara besar-besaran. Ya, kita harapkan juga PKPB yang dilaksanakan di dua kawasan baru itu di Kelantan dan juga di Penampang Sabah dapat merealisasikan apa yang dihasratkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham ni, terutamanya Barisan Harapan KKM juga, kerana ada katanya dalam sidang media semalam bahawa kita mungkin tidak nampak hasil pelaksanaan PKPB, tetapi apa yang boleh dilakukan setakat ini itu adalah paling berkesan sekali untuk mengelakkan lonjakan kes yang tinggi di satu-satu kawasan. Dan kita akan bercakap lagi mengenai COVID-19, vaksin dan sebagainya, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami ceritakan tentang perkembangan COVID-19 dalam negara. Masih lagi mencatatkan kes dalam 3 digit, tetapi ada juga berita baik. Gelembung perjalanan travel bubble telah diwujudkan mulai 22 November ini bagi merancakkan industri pelancongan. Dan pasti ramai yang menanti-nantikan juga perkembangan vaksin dalam negara. Kita melihat kepada berita baik daripada Amerika Syarikat, misalnya Pfizer dan BioNTech dan juga Moderna merekodkan ataupun melaporkan keberkesanan yang agak tinggi 95% dengan vaksin COVID-19, bekerja-kejar untuk menghasilkan vaksin yang berkesan dan selamat. Jadi ramai juga yang mempersoalkan apa persiapan Malaysia untuk kita bersedia mengedarkan vaksin ini dalam masa yang terdekat. Ini perkembangan yang kami bawakan. Pharma Niaga, rangkaian pembotolan dan logistik Pharma Niaga Berhad memberi khidmat sokongan kesihatan awam seluruh Malaysia bersedia untuk membotol dan mengedar vaksin COVID-19 sebaik sahaja vaksin diimport masuk. Menurut pengarah urusan kumpulan Pharma Niaga Berhad, Datuk Zulkarnain, sekiranya vaksin itu diedarkan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius, ia tidak menjadi masalah kepada syarikat berkenaan untuk mengendalikannya. Masalah penyimpanan vaksin seperti syarikat farmaseutical Pfizer yang memerlukan suhu simpanan serendah minus 25 darjah Celsius dan ke bawah itu bukan sahaja dihadapi di negara ini, malah juga di negara lain termasuklah Amerika. Jadi ini persiapan yang perlu diambil kira apabila isu ataupun aspek logistik penyimpanan dengan suhu yang sangat rendah itu perlu persiapan yang lebih khusus, terutamanya di negara yang kita tahu suhu panas di Malaysia. Itu satu persiapan yang perlu kita ambil kira dan titik beratkan dalam kita bersedia untuk vaksin COVID-19 diedarkan. Ya, itu antara satu sebab kenapa kita menyertai jalinan COVAX itu sendiri memilih vaksin daripada China, kerana faktor penyimpanan itu. Kerana dikatakan vaksin daripada China itu perlu disimpan dalam suhu 2 hingga 8 darjah Celsius, yang mana itu mungkin tiada masalah bagi Pharma Niaga berbanding dengan Pfizer dan juga Moderna yang memerlukan sehingga bawah paras beku, iaitu negatif 20 darjah Celsius. Dan kita akan ikuti perkembangannya bagaimana nanti, dan pastinya kita semua nantikan pengedaran vaksin itu, dan kita akan bawakan dalam perkembangan seterusnya. Dan ini antara perkara yang anda perlu beri tumpuan dalam hujung-hujung tahun ni. Biasalah hujan lebat dan sebagainya, dan juga amaran cuaca waspada daripada Met Malaysia yang mana telah dikeluarkan semalam. Amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka melibatkan negeri-negeri di Semenanjung, kecuali Pahang, Melaka dan Johor Ahad hingga Isnin ini. Maksudnya esoklah kan. Dan Ketua Pengarah Met Malaysia Jailan Simon berkata hujan lebat dijangka berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, juga termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan katanya angin kencang barat laut itu berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai 3.5 meter. Dijangka bertiup di perairan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu dalam tempoh tersebut. Dan kejadian itu boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisiran pantai dan kemungkinan akan menyebabkan banjir. Jadi kalau anda berada di tempat
tempat yang kami sebutkan tadi, berjaga-jagalah. Dah tiba masanya untuk mengambil langkah yang sepatutnya mungkin meletakkan barang-barang penting di tempat-tempat yang tinggi. Dan bercakap mengenai banjir ini, semalam sebenarnya setelah berlaku banjir di selatan tanah air, iaitu di Melaka, yang mana telah menyebabkan salah seorang keluarga ataupun bakal pengantin yang sepatutnya melangsungkan perkahwinan pada esok hari, tetapi hari itu banjir pula. Dan bukan sahaja berendam air banjir, malah bakal pengantin ini terpaksa berendam air mata apabila kediaman keluarganya di kampung Kilang Berapi Jasin telah dinaiki air sehingga paras pinggang dalam banjir di Melaka malam semalam. Dan bencana alam itu menyebabkan anak bongsu daripada 3 beradik itu terpaksa kecewalah, berputih mata apabila beberapa kelengkapan penting seperti pelamin, seperti anda boleh tengok kan ni, baju-baju pengantin terpaksa dialihkan di kawasan yang tinggi kerana rumahnya dan bilik tidurnya telah ditenggelami air separas hampir 1 meter. Ya, ini pasti satu pengalaman yang sangat perit buat bakal pengantin ini, lagi-lagi apabila pandemik COVID-19 ini juga mengecilkan peluang ataupun mengurangkan peluang untuk melangsungkan perkahwinan itu. Kita lihat banyak majlis perkahwinan yang terpaksa ditangguhkan ataupun dibantalkan sepenuhnya apabila dikenakan PKP ataupun PKPB ketika ini majlis keramaian tidak dapat dijalankan. Jadi ini pasti satu pengalaman ataupun detik yang dinanti-nantikan bagi bakal pengantin, tetapi akibat bukan masalah COVID lagi, ini masalah banjir pula yang menjadi halangan. Tetapi kami harapkan isu banjir ini dapat mungkin saja diselesaikan, tetapi cuaca juga beransur pulih dalam masa yang terdekat supaya urusan seperti majlis perkahwinan itu juga dapat dilangsungkan. Dan bercerita tentang banjir ini, anda juga boleh lihat bukan saja di kawasan itu, tetapi malah di ibu negara sendiri di Kuala Lumpur juga ada merekodkan melaporkan banjir di beberapa kawasan. Kita lihat dan ini info yang anda boleh lihat, publicinfobanjir.water.gov.my, di mana kawasan yang merekodkan banjir dan juga cuaca buruk. Jadi anda bolehlah merancang urusan anda dengan lebih terperinci mengikut ataupun berdasarkan dengan website yang disediakan oleh pihak kementerian. Di sini anda boleh lihat di mana kawasan yang merekodkan zon hijau dan juga zon kuning, mana kawasan-kawasan yang boleh anda elak sekiranya berlaku banjir. Dan sebelum ini kami juga mendapatkan pandangan pakar kesihatan awam apabila berlaku banjir pada hujung tahun ini dan juga cuaca yang sedikit sejuk. Kita juga menjangkakan COVID-19 mungkin akan ataupun PKPB pastinya akan mendatangkan kesan yang lebih besar bagi mereka yang dikenakan banjir ini. Jadi kami harap persiapan lebih dipertingkatkan juga daripada pihak berkuasa menjelang dengan banjir ini, kerana kita tahu dan juga kami banyak melaporkan sejak kebelakangan ini ramai yang terkesan dengan isu banjir ini, terutamanya di kawasan Pantai Timur. Ya, perkongsian kita sebelum ini bersama dengan pihak NADMA juga ada memberitahu bahawa ada SOP-SOP baru yang telah dikenakan apabila mereka dibawa, mangsa-mangsa banjir ini dibawa ke pusat pemindahan. Antaranya sudah pasti penjarakan fizikal dan juga salah satu lagi perkara yang saya rasa perubahan besar adalah tidak masak di kawasan pusat pemindahan banjir itu kerana mengelakkan penularan COVID-19 ini, kerana bila start bergotong royong nanti mulalah rapat pula, tak boleh nak buat penjarakan fizikal itu. Dan yang pastinya kita harapkan cuaca beransur baik. Ialah dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ni, kebersihan adalah sangat penting, sangat diutamakan dan bagaimana mereka yang berada di pusat pemindahan banjir ini dapat mengekalkan tahap kebersihan mereka, dan sama-sama kita harapkan mereka berwaspada dan juga sentiasa mengamalkan kebersihan yang tinggi ketika ini. Tapi dalam isu banjir juga dalam masa yang sama, seperti biasa kita masih lagi menyaksikan masalah gangguan bekalan air. Tetapi ini yang kita dapat melaporkan secara advance sikit kerana ini gangguan bekalan air secara berjadual di 27 kawasan di wilayah Kuala Langat dan Sepang bermula 9 malam 24 November ini dan dijangka pulih sepenuhnya pada 5
4.30 petang keesokan harinya. Dan ini berikutan kerja-kerja penggantian injap pada paip agihan di Simpang Jalan Indah 1 pekan Sepang Lama pada 24 November ini. Pasti bukan gangguan bekalan air pertama kita lihat pada bulan ini. Dah berapa kali dah terdapat laporan pencemaran air, tetapi ini secara berjadual. Jadi ini memberi peluang kepada penduduk di Kuala Langat ataupun di Hulu Langat ini untuk bersiap sedia bagi gangguan bekalan air ini. Ya, tapi kalau gangguan bekalan air yang melibatkan pencucian paip, penggantian injap paip, tak apa. Jangan pencemaran air yang sering kali berlaku dan sehinggakan menyebabkan kita ni rakyat tertanya-tanya mengapalah sering berlaku pencemaran air yang melibatkan pencemaran bau dan sebagainya. Dan apapun itu sahaja yang kami bawakan dalam tumpuan Awani Pagi pada hari ini, dan kalau anda suka dengan apa yang kami bawakan boleh pergi ke astroawani.com, dan dengan itu saya Jiji Ahmad dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.